Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung buku teks KSSR Sains Semakan Semula tahun 5, muka surat 82. Okey, sebelum kita masuk topik siratan makanan, saya nak ingatkan semula, saya nak terangkan sikitlah berkenaan dengan yang sebelum ni, video sebelum ni saya terangkan berkenaan dengan apakah kepentingan hubungan makanan antara hidupan dari aspek pembinaan tenaga. Okey, saya rasa antara jawapan yang saya bagi itu mungkin betul, tapi saya ada lagi yang saya rasa lebih betul. Okey, contohnya macam ditanya kenapa pentingnya hubungan makanan ni. Jadi kita fikir macam ni, kat muka surat 81 tu kan. Kalaulah tiba-tiba ayam dengan itik tu tak ada dekat ekosistem ni, tak ada dekat sawah padi, maka ular tak dapat nak makan. Bila ular tak dapat makan, ular tak dapat tenaga. Jadi perpindahan tenaga tu tak dapat berlaku daripada padi kepada ular. Jadi maka terputuslah rantai makanan itu, maka ekosistem tu akan terjejas dan tak stabil. Padi pula makin berlambak sebab tak ada yang makan padi. Begitu juga dengan kalau tiba-tiba padi semua tak ada, terbakar. Jadi perpindahan tenaga tak dapat berlaku kepada ayam dan itik, dan ayam dan itik tak dapat makan, ular pun tak dapat makan, helang pun tak dapat makan, dan akhirnya akan mati. Jadi itulah pentingnya hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga. Okey, ni saya cuma beri dengan lebih jelaslah berkenaan dengan perbincangan yang cikgu ni tanya muka surat 81 ni kan. Okey, jom kita pergi kepada siratan makanan. Hari ni kita masuk siratan makanan. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan rantai makanan. Sekarang kamu telah mengenal pasti hidupan dalam beberapa habitat, termasuklah di kebun sayur. Okey, kita belajar sebelum ni kan, kebun sayur, faya bakau, dan juga apa lagi tadi? Yang semalam tu lah, dekat usaha padi. Jadi beluncas, itik, ayam, kambing dan ular adalah antara haiwan yang terdapat di kebun sayur. Okey, kita fokus kat kebun sayur hari ni. Okey. Yang berikut ialah rantai makanan yang dapat dibina berdasarkan habitat di kebun sayur. A. Sayur dimakan oleh itik, dimakan oleh ular. B. Sayur dimakan oleh kambing, dimakan oleh ular. C. Sayur dimakan oleh ayam, dimakan oleh ular. D. Sayur dimakan oleh beluncas, dimakan oleh itik, dimakan oleh ular. Dan E. Sayur dimakan oleh beluncas, dimakan oleh ayam dan dimakan oleh ular. Maksudnya ada 5 rantai makanan dekat satu kebun sayur ni. Banyak tu kalau nak tulis. Kan dah penuh tu muka surat ni kan. Jadi rantai makanan itu seterusnya dapat digabungkan. Nama perantai kan, sebab serantai dapat digabungkan untuk membentuk siratan makanan seperti yang di bawah. Jadi kita tengok siratan, tersirat. Maksudnya kalau awak bayangkan rantai banyak-banyak, lepas tu rantai tu tersirat-sirat. Kan dia sirat. Jadi namanya siratan makanan. Inilah dia contohnya. Okey. Sayur dimakan oleh kambing, dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh kambing, dimakan oleh ayam, dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh beluncas, dimakan oleh ayam, dimakan oleh ular. Dan sayur juga dimakan oleh beluncas, dimakan oleh itik, dimakan oleh ular. Dan sayur dimakan oleh itik, dimakan oleh ular. Banyak-banyak rantai makanan tadi, 5 ni, jadi satu saja. Jadi senanglah nak nulisnya kan. Cuma kita kena ada kemahiran untuk membina siratan makanan. Okey, seperti mana kita tahu, rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan. Dan bila cikgu ditanya apakah maksud siratan makanan, apa yang dapat bayangkan? Rantai itu banyak digabung jadi siratan makanan kan. Jadi siratan makanan maksudnya adalah siratan makanan bermaksud siratan makanan bermaksud gabungan beberapa rantai makanan. Kan rantai makanan digabung-gabung jadi satu. Jadi siratan makanan bermaksud gabungan beberapa rantai makanan. Okey. Jom kita lihat kepada muka surat 83 ni. Kita pergi kepada habitat kolam. Okey, kolam pun antara habitat yang banyaklah haiwan-haiwannya. Bangau, ada siput, ada apa lagi tu? Ada rumput kat sini kan? Ada ikan kecil, ada rumpai air, ada berudu, ada belalang, ada katak, ada ikan besar. Mari kita perhatikan habitat kolam di atas gambar, digambar di atas. Okey. Apakah hidupan yang ada dalam habitat ini? Itulah yang kita nampak tadi. Baru sebut kan? Tengok ni, dia berbual. Saya dapati dalam habitat ini terdapat rumpai air, ikan kecil, ikan besar, berudu, katak, bangau, belalang dan siput. Nampaknya berudu, ikan kecil, siput dan belalang memakan makanan yang samalah, iaitu rumpai air. Yang berikut ialah beberapa rantai makanan yang dapat dibina berdasarkan habitat dalam kolam ini. Kita tengok A. Rumpai air dimakan oleh siput, dimakan oleh bangau. B. Dimakan oleh rumpai air, dimakan oleh berudu, dimakan oleh bangau. C. Rumpai air dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh katak, dimakan oleh bangau. D. Rumpai air dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh bangau.
E. Rumpai air dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar, dimakan oleh bangau. F. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh bangau. Dan G. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan besar, dimakan oleh bangau. Dan H. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar dan dimakan oleh bangau. Sangat banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rasanya. Ada 8 rantai makanan. Macam mana kita nak penuhkan buku kita dengan tulisan macam ni? Dia akan berulang-ulang. Perasan tak rumpai air tu berulang sampai 8 kali. Berudu ada sekali. Berudu bukan sekali. Berudu ada 4 kali. Siput ada beberapa kali. Katak ada beberapa kali. Jadi macam mana kita nak jadikan dia lebih mudah? Mari kita siratkan dia. Cikgu dia kata. Sekarang, mari kita gabungkan semua rantai makanan yang dibina menjadi siratan makanan seperti yang di bawah. Cikgu, ini ialah siratan makanan yang dapat saya bina berdasarkan semua rantai makanan tadi. Yang perempuan ni dia cuba buat siratan makanan. Nampak? Kan jadi lebih mudah walaupun agak serabut kat situ. Tapi sekurang-kurangnya tak payah tulis banyak kali kan. Rumpai air dimakan oleh siput, dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan besar, dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar, dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh ikan berudu, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh bangau. Rumpai air dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh katak, dimakan oleh bangau. Dan rumpai air dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh bangau. Jadi sekarang ni dapat nampak tak 8 tu? Satu kan? Satu ni. Okey. Daripada sini ke sana kan? Okey. Daripada rumpai air ke siput lah ke bangau lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira dah sendiri lah. Saya dah kira kan. 8 macam tu cara kira dia. Awak tengok sampai hujung. Jadi ada 8 rantai makanan dalam siratan makanan ni. Siratan makanan juga dapat diringkaskan seperti di bawah. Ini gambar kan. Bila kita buat dengan tulisan dia jadi lebih mudah lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Mana satu? Tertinggal ada satu lagi tu kat mana saya tak perasan. Ada 8 semuanya. Kira lah ya. Okey, jadi kalau kita nak cari habitat lain ataupun nak cari bukan habitat lain, nak cari rantai makanan lain, kita ingat satu cara kalau dia kata macam cikgu dia katakan, kenal pasti rantai makanan dalam yang lain dalam habitat ini dan gabungkan jadi rantai makanan tu supaya jadi siratan makanan. Contohnya, bila ditanya rantai makanan yang lain, maksudnya kita kena nak senang dia, kita ubah saja makanan utama dia. Mula-mula tadi rumpai air kan. Kita ubah pula dekat habitat ni tadi, kita pergi ke habitat ni. Okey, tadi rumpai air, kita boleh ubah kepada daun. Kita jangan mulakan dengan rumpai air, kita mulakan dengan daun. Jadi daun dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh katak, kemudian dimakan oleh bangau contohnya kan. Kemudian daun dimakan oleh siput, dimakan oleh bangau contohnya. Jadi bila ada pengeluar lain kan, kita boleh jadikan satu lagi rantai makanan. Contohnya saya cakap tadi lah, belalang kan. Daun dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh bangau. Daun dimakan oleh siput, dimakan oleh bangau. Ataupun daun dimakan oleh apa lagi? Kat situ ada gambar cacing kan. Dimakan oleh cacing. Lepas tu dimakan oleh bangau kot rasanya kan. Ataupun dimakan oleh yang kecil ke? Tak pasti Jadi maksudnya awak cari yang mulanya tips dia adalah awak cari yang mulakan dengan tumbuhan ataupun dengan pengeluar lain. Kalau nak bina rantai makanan. Okey, itu terpulang pada awak Jadi saya cuma bagi contoh tadi, belalang dimakan oleh katak, dimakan oleh bangau. Belalang dimakan oleh siput, dimakan oleh bangau. Itu contoh yang saya bagilah. Okey. Kemudian kita cantumkan jadilah siratan makanan. Maksudnya belalang daun tu dimakan oleh, kita pecah dua, belalang dengan siput. Kemudian dimakan oleh katak. Belalang tu dimakan oleh katak, kemudian dimakan oleh bangau. Siput pula dimakan oleh bangau terus. Jadi dua rantai makanan tu boleh jadi satu siratan makanan lah. Tu yang soalan yang ditanya oleh cikgu ni Jadi tu contohlah. Jadi awak boleh buat lagi yang lain. Okey, untuk aktiviti RIA siratan makanan PAK21, aktiviti ini adalah aktiviti secara berkumpulan. Alat dan bahan adalah pen penanda, gambar pelbagai habitat dan juga kad manila. Okey, langkah-langkah dia. Mula-mula kita buat pemerhatian ke atas gambar yang diberikan. Kenal pasti habitat berdasarkan gambar. Kita ambil satu habitat, contoh habitat kolam ataupun habitat sayur kebun tu kan. Kemudian bincang dan kenal pasti pengeluar dan pengguna dalam setiap habitat tersebut. Kat sini kita tulis kumpulan 1. Habitat kolam, pengeluar dia rumpai air. Pengguna ikan, bangau, belalang, katak, siput dan berudu. Itu contohlah.
Kemudian kita buat apa? Kita pun bina beberapa rantai makanan pada kad Manila. Berdasarkan rantai makanan tersebut, kita bina pula si rantai makanan. Lepas tu bila kita dah bina, kita bentangkan hasil kerja dekat depan kelas kita bersama-sama untuk berkongsi ilmu dengan kawan-kawan lain dalam kumpulan yang lain lah. Jadi saya rasa kalau nak buat satu kumpulan, satu gambar pun boleh sebenarnya. Dah cukup menarik dah. Sebab nak buat rantai makanan ni bukan satu yang senang untuk orang yang baru belajar. Kan? Okey. Soalan kat bawah ni dia tanya, yang A, apakah sumber tenaga utama dalam habitat ini? Senang soalan dia. Sumber tenaga utama dalam mana-mana habitat pun, sumber tenaga utamanya adalah cahaya matahari. Sebab cahaya matahari yang beri makan, yang dapat menyebabkan tumbuhan dapat buat makanan kan. Kelaskan pengeluar dan pengguna dalam setiap habitat menggunakan pengurusan grafik yang sesuai dan bincangkan. Okey, contohnya tadi dalam kita tengok satu, saya bagi contoh satu je. Yang pertama kumpulan satu ni. Okay, kena tuliskan pengguna dan pengeluar, rumput air dan penggunanya ikan, bangau, belalang, katak, siput dan berudu. Tu dah di kelaskan lah tu. Kemudian dia kata dia nak kelaskan menggunakan pengurusan grafik. Okey, ginilah kita buat. Awak buat macam carta, bukan carta. Awak buat macam peta pokok bahagi dua je. Sebelah sini pengguna, sebelah sini pengeluar. Kemudian isikan dia punya nama pengguna dan nama pengeluar kat situ. Buat macam peta pokok saja pun boleh. Okey, simple saja. Okey, kemudian awak bintangkan kat depan lah. Itu maksudnya cara awak berkomunikasi, awak mengubah data tu maklumat kepada bentuk lain lah. Okey, itu ada salah satu kemahiran tu. Okey. Jadi nota guru akan menyediakan gambar berbagai habitat. Jadi mungkin cikgu awak suruh awak cek gambar sendiri, tapi selalunya cikgu awak bila dia suruh cek gambar, dia pun dah ada buat gambar sebenarnya. Okey, sebab dia nak mengajar dengan lebih mudah, dia dah sediakan bahan-bahan dia supaya dia senang lah nak ajar nanti kan, sebab dia dah ada gambar tu. Okey. Tapi kalau saya lagi suka awak bawa gambar sendiri. Menarik kan cari gambar kat rumah? Ikutlah masing-masing. Okey, dalam siratan makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu hidupan kepada hidupan lain. Samalah macam cerita rantai makanan tadi. Contoh situasi yang satu tadi, rumpai air dimakan oleh berudu, dimakan oleh belalang, dimakan oleh ikan. Kemudian dimakan oleh bangau. Jadi apakah yang akan berlaku jika semua ikan mati akibat diracun? Contoh, ini yang saya cakap masa yang mula-mula tadi kita mulakan video tadi kan. Bila siratan makanan tu, bila hubungan makanan terganggu, apa jadi? Contoh macam ni, kalau ikan mati, semua ikan mati, apa jadi? Adakah rumpai air akan bertambah? Selama ni yang makan belalang dengan berudu rumpai air. Bukan. Selama ni yang makan rumpai air, belalang dan berudu. Tapi tiba-tiba ikan mati. Jadi bila ikan mati, belalang dan berudu akan bertambah lah. Sebab apa belalang dan berudu bertambah? Sebab dia punya selama ni dia berkongsi bertiga kan. Belalang, berudu, ikan ni berkongsi nak dapatkan rumpai air. Tapi ikan tu dah tak ada. Bila ikan tu dah tak ada, belalang dengan berudu lah bermaharajalela makan rumpai air dengan banyak sekali. Okey. Jadi efek dia berlaku dekat belalang dan berudu lah. Itu contoh. Okay, kita tengok situasi yang kedua. Sayur, ayam, kambing, ular, belalang. Okay, sayur tu ayam makan, ular makan ayam. Belalang tu ayam makan, belalang makan sayur, lepas tu ayam makan dia dan ular makan ayam. Kambing, itik dan ayam sekarang ni dimakan oleh ular. Belalang pula dimakan oleh ayam dan itik. Okay, jadi syukurlah hubungan antara hidupan ini masih lengkap dan saling bergantung. Jadi ini masih lagi, kalau tengok kat situasi 2 ni, ditanya kat bawah, cikgu dia tanya, ramalkan kesan ke atas hidupan yang lain jika semua sayur kat kebun tu musnah akibat banjir. Okey, ni nak bagi tahu. Dalam perubahan tenaga, okey, bayangkan kalau sayur ni tak ada, sayur ni tumbuhan je kan? Apa jadi dengan yang lain? Bila sayur tak ada, awak kata, alah relax lah cikgu, bukannya semua haiwan makan sayur, ada je haiwan yang makan daging. Kalau sayur tak ada haiwan makan daging. Kita pun bukan makan sayur sangat, kita tak suka sayur, tak sedap rasa dia. Memanglah sayur tak berapa sedap banding dengan ayam kan. Okey, jadi awak kata manusia pun boleh hidup sebab manusia boleh makan ayam. Ular boleh hidup, ular boleh makan kambing. Yang mati kambing je dengan ayam je sebab dia orang tak dapat sayur. Yang lain boleh hidup lagi. Tidak sebenarnya. Sebab apa? Bila pengeluar kita mati ataupun pengeluar kita habis, banjir, sayur, bila sayur habis, ayam tak dapat makan. Bila ayam tak dapat makan, kambing tak dapat makan, itik tak dapat makan. Contohnya ayam lah. Ayam tak dapat makan, ayam akan berkurang. Tapi tak apa, ayam masih ada belalang. Tapi belalang pun makan sayur. Bila sayur tak ada, belalang pun kurang. Bila belalang tak ada, ayam dengan itik pun kurang. Kambing pun susah sebab sayur tak ada. Okey? Jadi kambing akan berkurang, belalang akan berkurang. Kemudian bila belalang kurang, ayam pun berkurang sebab kena rebut dengan itik nak makan belalang, nak makan sayur. Sayur dah tak ada, dia nak makan belalang. Belalang pun dah habis dikebas berdua. Ayam dengan itik bergaduh. Kemudian bila semua berkurang, ular pun
Nak makan kambing, kambing banyak dah mati, ayam pun banyak dah mati, itik pun banyak dah mati, lama-lama ular pun berkurang. Maka pentingnya tenaga utama yang sayur tu pentingnya bermula dengan pengeluar. Bila pengeluar tak ada, habis satu habitat. Sebab itu kalau dalam hutan, ekosistem hutan ataupun hutan simpan negara kita sangat jaga hutan simpan kita, kerana kalau ekosistem tu kita ratakan hutan-hutan tu semua tanpa pengawasan yang betul, boleh menyebabkan berlakunya perubahan ataupun kemusnahan ekosistem, bukan saja tumbuhan tapi haiwan-haiwan pun akan mati. Okey. Okey, jadi saya rasa sampai situ dulu. Okey, lepas ni kita akan sambung lagi dengan kesan perubahan populasi. Mungkin ada perbincangan lanjut daripada yang kita bincangkan ini. Itu saja untuk hari ini. Okey, kita teruskan dengan video seterusnya akan datang. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.